Sokok-sokok jadi macam tu tak ada masalah. Tidak, dia telan pula. Ya, Allahu Akbar. Ya. Baik, terus lagi kita. Ittaqu da'watal mazlum fa inna tuhmalu 'ala al-ghamam. Yaqulullah wa 'izzati wa jalali la'ansurannak walau ba'da hin aw kama qala rawahu at-Tabrani an Khalid bin Thabit. An Huzaimah bin Sabit, bukan Khuzaimah ya, Huzaimah bin Sabit. Takutlah kamu akan doa. Oh, ini sekali lagi tuan. Doa orang yang kena zalim. Takutlah kamu akan doa seorang yang kena zalim, kerana doanya itu mustajab. Oh, ini sekali lagi tuan. Ya, saya ingatkan tuan, macam ni pun untuk ingatan diri saya. Kadang-kadang kita rasa satu aspek kita kemana. Oh, dia beri anak-anak dia punya suka lah kita terpulang lah. Tapi tuan, kadang-kadang Allah nak uji kita. Mungkin ada problem dengan orang. Agak-agak nak buat zalim ke dalam hidup. Ya, sebab orang yang kena zalim ni tuan, doanya dia kata apa? Doanya itu mustajab. Ya, doanya itu mustajab. Allah Ta'ala berfirman, demi kebesaranku, aku nanti tolong akan nikah walaupun kemudian daripada beberapa abad. Ceritanya lama ke sekejap Allah akan tolong. Tuan pernah dengar cerita tuan, antaranya Mustafa Kamal yang beri gelaran akan tu. Oh, tuan tak tahulah tuan macam mana dia nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustafa Kamal ni ceritanya teruk. Azan tukar tak boleh dalam bahasa Arab, perempuan nak tertudung boleh tapi kena pakai skirt. Undang-undang mula ditukar kepada undang-undang ciptaan manusia. Ya, ramai ulama dibunuh. Dalam riwayatnya pada zaman ini tuan ada tentera yang tengah bertugas nak sembahyang kat mana tuan? Sembahyang nak tuan. Mustafa Kamal yang diberi gelaran Atatürk, bapa pembangunan itu tuan, yang berarti penjatuh khilafah Islamiyah. Apa tuan? Antara yang dia cukup anti seorang ulama, Syekh Badi'us Zaman Sa'id Nursi. Kalau tuan baca tuan, Syekh Badi'us Zaman Sa'id Nursi ini antara yang hebat tuan. Sampai ada riwayat-riwayat kata ini seorang wali Allah. Pengaruh Syekh Badi'us Zaman Sa'id Nursi ini tuan, habislah penjara, buang daerah sampai ke peringkat apa tuan? Sampai mati Syekh Badi'us Zaman Sa'id Nursi ini, orang masih ziarah kubur dia. Punya marah Mustafa Kamal dia tuan, dia punya marah dekat Syekh Badi'us Zaman Sa'id Nursi ni tuan. Dia tengok apa pasal ni orang pulun punya ramai pergi ziarah kubur dia. Dia buat tuan. Mustafa Kamal arahkan supaya kubur tu dikosongkan. Allahu Akbar. Dan waktu kubur dikosongkan tuan, dikatakan mayat Syekh Sa'id Badi'us Zaman Sa'id Nursi ni. Saya nak sebut untuk terlihat lidah tuan. Syekh Badi'us Zaman Sa'id Nursi. Waktu nak dipindahkan kubur dia, kata ni mayat Syekh dia. Allahu Akbar. Ini banyak cerita. Tapi nak bagi tahu kat tuan apa berlaku sampai sekarang orang cari makam Syekh Badi'us Zaman Sa'id Nursi, orang tak tengok di mana kubur. Ya, punya makam tuan. Kita jangan marah sampai macam tu dah. Ulama-ulama jangan. Ya, ni dia dah kena hangat kalau kes sebut tuan. Kes ni mandi dia jadi panas balik. Ya, waktu tu tuan ni cerita lama ramai ni ayah-ayah yang hidup zaman tu yang tahu macam mana cerita. Ya, bila seorang kata dia dah mula rasa bersadar dan sebut Allahu Akbar. Ya. Ittaqul zulm fa inna az-zulma zulumatun yawm al-qiyamah wattaqush syuh fa inna asy-syuhha ahlak man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum atau kama qala hadis rawahu Muslim. Takutlah kamu daripada berbuat zalim. Sekali lagi tuan, ceritanya Nabi kata jangan buat zalim ke orang. Oh tuan, banyak tuan pesan yang buat zalim ke orang. Ya. Kerana siapa yang buat zalim di dunia ini ialah yang buta kelam dua matanya di hari kiamat. Ceritanya tuan-tuan, riwayat yang lain nak bagi tahu apa? Huru-hara kelam kabut dia di hari kiamat. Dan jangan kamu bakhil, kerana dengan sebab bakhil itulah umat-umat purbakala dahulu-dahulu jadi binasa sehingga menumpah setengah mereka itu akan darah setengahnya, iaitu berbunuh-bunuh, dan perhalal mereka itu segala yang haram-haram. Dilarang keras akan kita berbuat zalim dan bersifat bakhil. Macam itu.